Boleh saya gerak ke absolute values? Okay. Kita pergi kepada absolute values pula. Okay, so absolute values dekat sini always positive, can also be understood as distant. Okay, kalau kita ada, if you have absolute values of x, definition dia adalah dia ada x dan juga dia ada negative x. Okay, x adalah untuk lebih besar atau sama dengan kosong dan negative x adalah untuk lebih kecil sahaja. Tak ada sama dengan 9. Okay. And then another definition of absolute values is a squared or square root. Maksudnya kita boleh pakai dua definition kat sini. Satu basic definition. Yang atas ni kita panggil basic definition. Okay. Yang bawah ni is another definition dia lah. Yang ini. Dia ada x square. And then punca set of x square. Macam tu lah. Okay, so contoh kalau kita ada absolute values of 3x minus 2, then you ada dua maksud kat sini. Satu positif dia and then ada lagi satu negatif dia. Tapi ingat, ini kena betul. Pair dia kena betul. Jangan salah. Kalau yang positif untuk lebih besar atau sama dengan kosong dan kalau negatif untuk less than 0. Okay, method to solve. Kalau kita ada one side absolute value, maksudnya awak ada sebelah aja side. Macam ni. Sama dengan kosong. Okay, kalau macam ni, kita pakai basic definition. Maksudnya kita define dia. Yang macam kita define yang atas tadi tu lah. Yang ni, kita define dia macam ni. Okay, kalau dua-dua side ada absolute values. Contohnya, saya ada x tambah 3 sama dengan 2x tambah 1. Okay, maksudnya both side ada absolute value. Ni kita panggil ni, two side ni. Kat sini ada, kat sini pun ada. So yang ini kita akan pakai squaring both side punya method. Kita tak pakai basic definition sebab dia sangat panjang nanti. Awak akan ada 4 benda yang kita kena settlekan. So kita tak pakai that one, kita pakai squaring both side sahaja. Okay, kalau dia ada dua-dua side. Okay, so kalau properties dia, absolute values, A lebih besar atau sama dengan kosong lah. Okay, contoh dekat dalam sini. And then kalau A ataupun negatif A ada modulus. So maksudnya dia adalah benda yang sama. Sebab kita akan positifkan dia. And then kalau awak ada modulus A tambah B, dia sama dengan modulus B plus A. Okay, terbalik sama sebab kira kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, contoh macam yang inilah. Negatif 2 tambah 6 ataupun 6 tambah negatif 2 akan dapat jawapan yang sama. Sama juga dengan tolak, dia akan dapat jawapan yang sama juga walaupun terbalik. Okay, kalau ada A, B, kita boleh pecahkan modulus dia jadi modulus A darab modulus B. Okay, contohnya begini dan begini. Jawapan akan sama. Bahagi pun sama, boleh splitkan dia. Atas dan bawah boleh split. Okay. And then, kita tengok example 11. Okay. Ingat kat sini, ada one side absolute value sahaja. Kat sini one side je. Sebelah kanan tak ada. So, menggunakan method tadi, dia cakap kita akan guna basic definition. Okay, basic definition untuk one side. One side modulus. Okay, so saya akan define lah x minus 3 saya. So x minus 3 saya akan ada dua maksud. Yang pertama, x minus 3 untuk lebih besar atau sama dengan kosong. Dan juga lagi satu, negatif x minus 3 untuk less than 0. Okay, so yang pertama yang tetap. Kalau positif lebih besar sama dengan negatif lebih kecil tak ada sama dengan. So sekarang saya punya ni sebab kat sini bukan kosong.
Sekejap. Kat sini saya salah ni. X tolak 3. Ini X je saya letak. Ini patutnya X tolak 3 lah. X tolak 3 lebih besar atau sama dengan kosong. Dan juga X tolak 3 lebih kecil daripada kosong. Okay. So dekat sini X tolak 3 ni, tapi dekat sebelah kanan saya bukan kosong. Dia 7. So maksudnya saya akan dapat lebih besar atau sama dengan 7. Yang pertama. Dan yang kedua saya akan dapat negatif X tolak 3. Negatif X tolak 3 lebih kecil daripada 7. Ataupun kita boleh kejap. Ini sama dengan, sorry. Tiba-tiba saya letak lebih besar pula dah. Sama dengan lah, so sama dengan lah. Yang ni tak payah fikir lah. Nanti sekarang awak pening pula. Yang ni kita tak payah ni Kita terus je kepada solution dia. Satu positif, satu negatif. So maksudnya X tolak 3 sama dengan 7. Lagi satu X tolak 3 sama dengan negatif 7. Saya letak negatif dekat sebelah sini. Saya tak letak dekat negatif X tolak 3 tu. Sebab lagi sana nak kira. So kita akan dapat X sama dengan 10 dan juga X sama dengan negatif 4. Okay, maksudnya kalau kita pakai basic definition untuk equal, sebab ni equal je, so kita tak payah fikir banyak lah. Awak akan letak satu positif lagi satu negatif. Okay, so jawapan kita akan ada dua, tapi awak kena check dulu. Check, recheck. Dia sama tak? Left hand side dengan right hand side sama tak jawapan? Okay, kalau kita masukkan 10 tolak 3, kita dapat modulus 7. So, 10 kita terimalah sebab kita akan dapat 7. Kalau negatif 4 tolak 3. Awak akan dapat modulus negatif 7. Tapi sebab dia modulus, so dia akan dapat 7 juga. So kat sini pun kita terima. So dua-dua jawapan kita accept. So X akan sama dengan negatif 4 and then dua-dua kita ambil. Tak perlu reject. Okay. Okay, kita tengok sebelah dia pula. Sebelah pula kalau kita ada kuasa 2. Okay, kuasa 2 pun sama macam tadi. Kita akan define dulu. Satu positif. Okay, lagi satu X square tambah 3X tolak 1 sama dengan negatif 3. So, settlekan dulu sebelah kiri. Dapat tambah 2. Alamak. Tambah 2. Jadi jawapan ada 4 nanti. Ya, sebab dia ni kuadratik. Okay, factorize sebelah kiri, factorize sebelah kanan. So awak akan dapat apa kat sini? Ni X sama dengan, ni X sama dengan. 2, 4, X tolak 1. Dia nak 4 dengan 3. So sini 4, sini 1. Awak nak positif, so sini positif, sini negatif lah. So negatif 4 dengan 1. Untuk sebelah kiri. Lepas tu untuk sebelah kanan. Ini 2, ini 1. So kita nak positif. So sini positif, sini positif. Negatif 2, negatif 1. Okay, lepas tu kena recheck recheck semua jawab soal ni, nombor. Kalau negatif 4 kita akan dapat tak 3? Kalau 1 dapat tak 3? Negatif 2 dapat tak 3? Negatif 1 dapat tak 3? Awak kena recheck. Okay. Kalau dapat, then jawapan awak akan semua. Kalau kat sini, jawapan dia akan dapat semua ni. Negatif 4, negatif 2, negatif 1 dan 1. Saya buat in ascending order.
Okay, so kita akan kita akan accept semua jawapan sebab bila kita recheck semua memang akan dapat 3. Okay, itu untuk equation. Okay, ada lagi satu. Kalau kita ada 8 tolak 3X kat sebelah. Sama je. Awak kena buat X tolak 4 sama dengan 8 tolak 3X. Ataupun X tolak 4 sama dengan negatif 8 tolak. Ataupun kawan awak dia dah siap-siap expand pun boleh. Okay. So awak just tinggal gabungkan X. Kita dapat kat sini 4X sama dengan 12. So X awak akan dapat 3. Kat sini gabungkan X awak dapat negatif 4 tambah 8 dapat 4. Sini dapat 2X. So X sama dengan 2. Okay, cuba try check. Kalau saya masukkan 3 tolak 4 saya dapat negatif 1. So dapat 1 lah. Kat sini 8 tolak dengan 9. 8 tolak 9 saya dapat negatif 1. Okay, so sini 1, sini negatif 1. So maksudnya kat sini tak sama. Untuk X sama dengan 3 ni, bila awak recheck, right hand side tak sama dengan left hand side. So kita akan reject. Okay, sebab 1 awak dapat 1. Sebab dia dalam modulus ni. Okay, kita akan dapat dia 1. Tapi untuk yang sebelah sini dia tak ada modulus. Bila tak ada modulus, dia stay dengan negatif 1 dia. So kita tak boleh ambil lah as jawapan. That one, we have to reject. Okay, lepas tu yang sebelah kanan, kalau kita masukkan 2, kita recheck. Okay, 2 tolak 4 dapat negatif 2. Tapi bila dia ada modulus, dia dapat 2 lah. Kat sebelah kanan, 8 tolak dengan 6. So dapat 2. So this one kita ambil. So jawapan awak tinggal 1 sahaja. Tak boleh ambil dua-dua. Okay. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya ni? Madam, apa jenis soalan yang kita kena reject ataupun kita kena check? Kalau ada dua ni, contoh kalau Absolute values. Lepas tu cert, log, lon. Yang tu semua kena recheck. Maksudnya soalan yang involve absolute values, cert, log, lon. Itu semua awak kena recheck lah. Sebab dia ada kemungkinan dia tak sama. Right hand side dengan left hand side tak dapat sama. Tapi kalau macam just linear, biasanya linear memang akan dapat sama je. Ataupun kuadratik pun dia akan dapat sama. Maksudnya polinomial biasanya dapat sama je. Kalau yang tak sama tu sebab kalau macam log, lon, dia ada yang max error. Sebab tu kita akan reject. Madam, Kalau apa tu polinomial? polinomial maksudnya X kuasa 1, X kuasa 2, X kuasa 3, X kuasa 4, X kuasa biasa-biasa lah. Dan tak ada set, tak ada lon, tak ada ni. Tak ada eksponen. Polinomial X kuasa something tu. Nanti awak akan belajar kat chapter 6 polinomial tu. Tapi untuk silibus awak kita akan belajar sampai X kuasa 4 je lah paling tinggi pun. Tak adalah sampai X kuasa 26 lah, tak adalah. Tapi dia maksudnya X kuasa something. Maksudnya X kuasa N tambah X kuasa N tolak 1 tambah sampailah ada 1 je. Misal kita macam tu. So yang ni dia tak ada cert. Dia tak ada log. Dia tak ada lon. Benda-benda macam ni biasanya kalau awak buat equation dia akan dapat kiri sama dengan kanan. Yang special kalau dia ada ni je cert, log, lon, absolute values. Benda tu je yang special yang kita kena recheck. Okay, saya masuk example 12 sikit. Lepas tu kita habislah. Okay, yang ni bila awak ada two side absolute values. Okay, both side. So tadi kalau kita ada both side modulus. Okay,
So awak akan pakai, ada orang nak tanya ke? Tak ada. Okay, kalau kita ada both side absolute values, then awak kena pakai squaring both side punya method. Bukan pakai definition lagi lah. So, kat sini, kita terus je 2x tambah 1 kuasa 2 samakan dengan x tolak 3 kuasa 2. So, awak kena expand sebelah kiri, expand sebelah kanan. So, expand sebelah kiri dapat 4x square tambah 1 tambah dengan 2 darab 2 darab 1. So, dapat 4x sama dengan x square tambah 9 tolak 6x. Okay, lepas tu simplify. Apa yang boleh simplify, kita simplifikan dia. So, dekat sebelah kiri kita akan dapat 3x square. Lepas tu, Negatif 8. negatif 8 10x. tambah 10x sama dengan kosong. So, samalah macam tadi, kena factorizekan dia untuk dapatkan root. So, akan dapat x sama dengan berapa ni? X sama dengan 2/3. 2/3 dan Negatif 4. negatif 4. So, samalah sebab dia absolute values, then awak kena recheck. Masukkan dekat dalam left hand side, right hand side. So, untuk soalan ni sepatutnya dua-dua kita akan terima. Okay, yang ni kita accept, yang ni pun kita accept. So, kita tak perlulah nak salin balik. Kita tak ada reject pun. Yang tu memang kena kuasa 2 Ha? Function kuasa 2 tu apa? Method dia lah. Oh. Memang Method kena yang buat tadi. Benda ni tadi yang aku cakap banyak-banyak kau tak dengar punya. Penat aku cakap. Dua side ada modulus. Kena pakai both side. Okay, dia ada method dia. Kalau Okay. satu side je awak pakai basic definition tadi, plus minus je. Tapi kalau dia ada dua-dua, kita kena pakai squaring both side. Okay. So sama juga dengan soalan ini, x tambah 4 awak squaring lah both side sebab dia ada dua-dua side. Modulus 3x tolak 10 pun sama, semua sekali ya kena squaring both side dengan dua-dua sekali masuk. Square squarekan dia. Sekali. Jangan tinggalkan 2. So x square tambah 16 tambah 8x. Okay, so 2 kuasa 2 awak dapat 4. Letak luar dulu. Lepas tu baru awak squarekan yang 3x tolak 10. So kita akan dapat 9x square tambah 100 tolak 2 darab 3, 6. 60. 60. Okay. Lepas tu nanti jangan lupa lah expandkan dengan 4 kat luar tu. So kita dapat 36x square tambah 400 tolak 4 darab 60, 240x. Lepas tu settle kan. X kuasa 2, X kuasa 2, X dengan X. So kita dapat 35x square lagi 240 dengan 8. So kita akan dapat negatif 300. 248 lah. Saya letak X dulu. Lepas tu tambah dengan 400 tolak 16. So tambah 384. Okay. Then awak kena factorize dan dapatkan jawapan. Factorize kita dapat, pakailah calculator. (25/4) dengan 16/7. 25/4. 24/5. Ni terbalik dah kau ni. 24/5. Dengan 16/7. 16/7. Okay, sama juga step dia. Kena recheck. Madam. Kalau yang 2 kali 3x tolak 10 tu kan. Kalau kita expand dulu baru square kan salah. Oh, boleh je. Sama je kan. Cuma nanti awak expand awak akan dapat nombor lagi besar. Oh.
aja. Maksudnya kalau awak terus je masukkan, awak akan dapat sini 6x 6x tolak 20 kuasa 2. Dan awak terus dapat line ni lah. Line 36x square tambah 400 tolak 240. Sama je lah. Tak kisahlah mana-mana pun nak buat. Boleh je. Yang penting jangan lupa 2 tu kena kuasa 2 kan. Sekali. Okay. So kalau awak reject, sepatutnya jawapan ni pun sama. Dia akan terima dua-dua. Dia tak ada reject. Sepatutnya dekat 24/5 kita ambil dan juga 16/7 pun kita akan ambil. Okay. Yang tu nanti awak bolehlah kira sendiri. Okay. So untuk hari ni kita stop sampai sini. Besok baru kita sambung another part of absolute values dan kita akan habislah chapter 2 untuk esok. Bila habis chapter 2 maksudnya kau punya tutorial pun kau dah boleh lah buat sampai habis. Gitulah. Okay. So thank you class. Ada apa-apa yang nak tanya boleh bolehlah tanya. Yang tak nak tanya tu dah boleh leave lah. Madam. Ya. Terima kasih, madam. Yang equation 35 tu kan? Equation